Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita dalam kitab Sakaratul Maut, muka surat 114, pertanyaan yang ke-17. Pada hari ini, ahli alim menjadikan hal itu sebagai hajat, bahawa lelaki boleh memandikan mayat isterinya. Itu kita ulang bab boleh tak seorang suami memandikan jenazah isterinya. Dan yang ni pula pertanyaan ke-17, bolehkah kita mensolati, maksudnya kita semayang, orang yang mati kerana mendapatkan hukuman had, yakni orang tu dia dijalankan ke atas dia hukuman had. Contohnya berzina, orang yang muhsan, yang dah kahwin, direjam sampai mati. Kemudian orang yang bunuh, dibunuh balik, kan? Boleh tak kita semayang? Tengok, seorang yang melakukan salah satu dosa besar, seorang muslim berzina, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaddah. Penzina perempuan, penzina lelaki yang ghairu muhsan, yang tak kahwin, disebat 100 hutan. Yang muhsan direjam sampai mati. Yang ini penzina ini yang sudah kahwin direjam sampai mati, lalu direjam dengan batu sampai mati. Apakah kita mensalatkannya, pembunuhnya yang membunuh jiwa kemudian dihukum bunuh, orang yang bunuh kemudian dijalankan hukum had bunuh, apakah kita mensalatinya ataukah tidak? Boleh tak sembahyang? Hukum had ni tuan-tuan, hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Contohnya penzina, contohnya disebut sebagai orang yang bunuh diri, bunuh orang lain. Hukum ini termaktub dalam Quran. Saya dulu mengajak tuan-tuan tasawur Islam ni, habaq kat budak-budak, hukum Allah ni termaktub dalam Quran. Semua ada dalam Quran ni, kan? Allah kata alif lam mim zalikal kitab la raiba fi, kan? Tak ada ragu. Quran ni kalau tuan tak ada ragu lah. Kalau ragu maksud dia terpesong tuan-tuan akidah kita. Ada seorang budak angkat tangan, ustaz, bukan saja hukum hudud yang dalam Quran, hukum dadah wadah. Saya teringat Datuk Imam baca. Saya kata mana ayat Quran dia kata hukum dadah? Dia kata ada fi amadim mumaddadah. Saya Datuk Imam baca ayat tadi tu, aku nak digelak teringat budak tu. Saya kata, dia kata tu sebut dadah. Dadah dia kata tu bukan fi amadin, tu maksud dia pada tiang tu, dadah maksud dia diikat mereka itu. Bukan dadah yang kita duk tahu, kan? Dan hukum ni tuan-tuan, hukum Allah ni hebat tak hebat? Dia nakala minallah, dia sebagai cegahan. Kalau kita laksana tuan-tuan, insya-Allah lepas itu ada cegahan daripada berlaku. Dan alhamdulillah tuan-tuan, orang pertikai pula pasal apa kita nak laksana hukum hudud ni, sedangkan hukum hudud ni zaman Nabi. Law ni dah 1486 tahun dah Nabi dah mati. Zaman law ni zaman canggih, kan? Kita tak perlu lagi hukum-hukum macam ni ketinggalan zaman. Ada orang kata, ustaz, kita kena laksana ni, kena bagi orang faham. Macam Malaysia ni, masyarakat majmuk, ada Cina, ada India, ada Jawa, ada macam-macam, Bangladesh pun ada.
Melayu pun dah, Siam pun dah. Kita kena bagi faham. Saya terpanggil untuk menjawab persoalan ini. Bila kita kata kita kena bagi faham, saya nak tanya tuan-tuan, pihak Ahmadin Muhammad dadah, hukum dadah, tuan-tuan faham tak? Tak? Tuan-tuan tahu tak hukum dadah tu apa? Berapa gram ganja kena hukum gantung? Siapa tahu angkat tangan? Ha? 50 gram. 50 gram betul tak? Ha, seorang yang tahu? Pernah hisap tak? Macam mana? Gelak derat dia. 50 gram kena hukum gantung. Saya pun tak tahu. Tak? Hukum nikotin. Ha, berapa gram? Abang kita tahu kot? Apa? Tak tahu? Tak tahu tak hisap. Hukum dadah tak tahu. Betul, morfin berapa. Tapi kenapa dilaksanakan hukum ni orang tak tahu pun? Ha. Patutnya kena bagi faham lah. Hukum ganja berapa? Hukum dom ketum. Ha. Berapa gram kena hukum? Kena tangkap. Empat pun tak tahu. Cik takut nak mengaku. Takut dia hisap. Dia kena dom ketum. Dom ketum tuan-tuan, dia kalau diproses buat minum kena. Kalau kutip dom ketum jual tak kena. Hamba tahu tak? Hamba tak tahu. Kutip jual tak kena, tapi proses jual yang kena. Pasal apa hukum dom ketum laksana juga? Kita faham pun tak? Nak tunggu orang faham sampai bila pun tak faham. Hukum jalan raya, tuan-tuan faham tak? Lampu merah apa dia? Berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning hampa pederas laju. Betul tak? Hak tu pun tak faham tak? Sedangkan lampu kuning kena bersiap sedia untuk berhenti. Pasal apa hukum lalu lintas dilaksana juga? Orang tak faham pun. Nak tunggu orang faham sampai bila pun tak. Tuan-tuan, jalan hukum Allah ni. Cuba tengok di Brunei, tuan-tuan. Bila jalan hukum Allah, tuan-tuan, Allah turunkan rahmat kepada negara kita. Kita ni tak yakin tuan-tuan, sedang kita duk baca Quran, zalikal kitab la raiba fi, tak ada ragu tuan-tuan. Quran ni tuan-tuan tak ada ragu. Kita duk baca Quran tapi kita sendiri pun ragu. Ada orang kita pun macam tu, ustaz, ish, kalau laksana anu susah dekat Pulau Pinang ni. Kan? Cina merintah. Kan? Ish, kalau laksana nanti macam mana anu? Bukan masalah macam mana, hang pun tak yakin. Duk baca Quran, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang bertakwa. Kita tak yakin tuan-tuan macam mana? Sebab tu anak-anak pelajar saya tanya, rukun Islam ada berapa? Kata 5 ustaz. Okey, 5 tolak 1 jadi berapa? Kata 4. Saya kata tak, dalam Islam 5 tolak 1 kosong. Betul apa saya pula? 5 tolak 1 dalam Islam kosong. Hang tolak syahadatain terbatal, kosong terus akidah. Islam terbatal. Ni syahadah kita kata hukum Islam ni tak boleh laksana. Tuan-tuan, kalau kita faham, kita cakap terbatal akidah. Kosong tuan-tuan Islam kita. Sebab tu ditanya di sini ni, dilaksanakan hukum ini. Macam mana orang yang kena laksana tu? Boleh semayang tak? Jawapannya, Baridah bin Husayb meriwayatkan daripada Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati wanita nama Ramadiyah yang direjam kerana berzina. Nak cerita sikit. Yang nama Ramadiyah ni, tuan-tuan, seorang perempuan, dia pergi jumpa Nabi. Ketika tu dia mengandung 4 bulan. Dia pergi, ya Rasulullah, aku mengandung ya Rasulullah. Aku mengandung ini anak zina. Ya Rasulullah, jalankan hukum had dekat aku. Nabi ni tuan-tuan, dia kata apa? Balik dia kata, kau bagi budak ni keluar dulu, lepas tu main jumpa aku. Tuan-tuan tahu tak, kalau ikut dalam Islam, kalaulah perempuan ni lari tuan-tuan, tak main pula, terlepas hukum kat dia. Terlepas hukum kat dia. Sebab Nabi kata balik dulu. Dalam pendapat ulama ni kata, kalaulah perempuan ni tak mai tuan-tuan, terlepas bagi dia, dia cukup untuk bertaubat. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Cukup macam tu. Sebab Allah ni Maha Pengampun. Tiba-tiba dah beranak, dia buat main anak. Buat main anak tuan-tuan. Ya Rasulullah, anak ni aku dah lahir dah. Jalankan hukum had dekat aku, hukum rejam lah.
Tuan-tuan, sebab dia ni dah berkahwin, jalankan hukum had dekat aku. Nabi kata apa? Hang buat balik anak ni, pelihara elok-elok dulu, agak besar kemudian hamil pula. Tuan-tuan, kata ulama, kalaulah perempuan ni balik kan, tak mai dah, hukum had tak terangkat kat dia, tapi dia kena bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pernah buat dosa, tuan-tuan jangan cerita ke orang, taubat ke Allah. Tapi kalau tuan-tuan cerita, kalau tak nak aib kan, tak payah cerita, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun, minta sungguh-sungguh kan, minta sungguh-sungguh supaya Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan, bila anak tu dah besar, dia mai, ya Rasulullah, anak ni pun dah besar, anak ni pun dah ada orang belah, ya Rasulullah jalankan hukum had dekat aku. Barulah tuan-tuan Nabi suruh sahabat ikat tangan, kemudian rejamkan dekat dia sampai mati. Allahu Akbar. Dan Nabi tuan-tuan bagi tahu para sahabat dalam kisah, kata dia nampak wajah Ramadiyah ni dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah jalannya hukum had, adilnya hukum Islam ini. Dan tengok, bila Ramadiyah ni dah kena rejam, betapa kasih sayang beliau Nabi SAW, betapa baiknya beliau dan betapa baiknya agama ini. Kamu ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang kerana dosa besarnya. Para pelaku dosa besar yang tidak menganggap halal perbuatan dosa tersebut, tetapi sebagai muslim tetapi fasik. Hafiz Al-Hakimi berkata, tetapi mereka adalah para pelaku kemaksiatan yang mungkin akan masuk neraka tetapi tidak kekal, yakni orang yang berzina tuan-tuan, orang yang bunuh orang, kemudian dijalankan hukum had dekat dia, dia ni kalau ikut ulama dimasuk juga ke dalam neraka tapi tidak kekal, dikeluarkan. Setengah ulama kata tuan-tuan, dia ni jalan hukum di sini, di sana esok terlepas terus untuk masuk syurga Allah. Pilih mana yang kita nak kan. Tapi dia bagi ni, dia kata di sini terlepas daripada dia masuk neraka tapi keluar selepas itu tidak kekal. Sedangkan kalangan yang mengkafirkan orang kerana dosa besar, kita kata dia tu berdosa besar, dia ni tak lihat kapiah, tak ada harapan nak masuk, orang tu lagi berdosa. Orang yang kata tu seperti puak Khawarij akan mendapatkan murka dari Allah. Mereka adalah orang yang menyalahi sunnah dan berbuat bid'ah. Beza juga dengan orang yang tuduh kepada orang yang kena laksana hukum had, dia kata tak lihat harapan, ni neraka semua ni puak-puak kapiak. Orang yang kata tu, yang tu kekal tuan-tuan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari penjelasan ini ialah bahawa sesiapa yang melakukan pelanggaran dosa besar lalu hukumannya had diterapkan padanya, jatuh kat dia, maka ia disolati dan masih sebagai muslim. Kalau orang tu tuan-tuan mati kena hukum rejam ataupun kena hukum bunuh, jalan hukum Islam, kita kena semayang kat dia, semayang macam orang lain juga tuan-tuan. Macam mana pula sekarang ni yang dijalankan hukum gantung kan? Hukum gantung macam mana? Kita pun semayang juga kan? Kecuali ada bawah tadi, kita akan tengok bagaimana orang yang tak boleh disemayangkan. Seperti orang yang dihukum kerana zina, maka ia telah bertaubat dan taubatnya diketahui, menyesal dan datang untuk meminta hukuman macam perempuan tadi, maka hukuman ditegakkan padanya, kemudian ia disolati sebagaimana dalam Sahih Muslim. Macam perempuan tadi yang jumpa Nabi, minta supaya dijalankan hukuman had dan Nabi SAW semahyang. Tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan, pernah saya masuk dalam penjara Kajang tuan, untuk pergi ceramah. Mereka bawa, saya cerita dulu dalam YouTube di masjid Muadah. Hukuman gantung ni kalau tuan-tuan tengok memang zalim sungguh. Zalim macam mana? Dia ada satu tali tuan-tuan, di tali tu ada satu tembaga. Tembaga tu saya tanya, di mana dapat ni? Tembaga itu dibeli di Jepun, harganya hampir 4,000. Semata-mata bila digantung, tembaga tu akan kepak tengkok, pak. Bila kepak tengkok, automatik mati lah. Tapi terah nak mati, saya tanya orang yang jaga tu,
mengambil masa hampir 15 minit. Darah nak mati tu, tengkok patah, darah nak mati, punya zalimnya. Sedangkan hukum Allah hukum pancung. Tidak, pancung ni garanti mati punya. Ada tak pancung-pancung tak mati, pegang tak mati? Tak. Mana ada? Tidak, pancung garanti mati lah. Pancung tu tuan-tuan paling minimum sakitnya tak tahulah kan, sebab pap mesti mati punya. Tapi bila gantung ni terang nak mati ni tuan-tuan, orat ni dah belok dah, darah belok. Dikatakan di penjara Kelantan ada seorang, dia ni orang yang kuat ibadat, digantung hampir setengah jam tak mati. Setengah jam tak mati. Allahu Akbar. Bayang punya seksanya. Tapi kita nak buat macam mana? Ada hukum tu kita terima, laksana juga. Sedangkan hukum Allah lebih adil. Kita tengok pertanyaan 18. Apakah boleh mensalati orang yang mati bunuh diri? Bunuh diri pula macam mana? Tadi orang yang dilaksanakan hukuman had, ni orang yang bunuh diri. Jawapan, Jabir bin Mansurah meriwayatkan daripada Sahih Muslim bahawa seorang yang bunuh diri kemudian mati, maka beliau Rasulullah tidak mensalatinya, tak semayang kat dia. Orang yang bunuh diri tak disemayang atasnya kerana apa? Dia melakukan dosa besar. Tuan-tuan, pernah satu cerita, satu kisah, ada seorang hamba Allah ni, lebih kurang dalam 4 tahun itu saya masih lagi mengajar di sekolah. Seorang perempuan pelajar USM, dia duduk atas jambatan Pulau Pinang tu, dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Ustaz, saya nak bunuh diri. Saya kata, nak bunuh diri cara macam mana? Dia kata saya nak terjun daripada atas tu jambatan ke bawah, garanti mati. Saya kata. Dia kata, saya abang kata, adik ingat mati senang. Adik nak mati esok ada 7 perkara. Saya abang dah. Pertama, adik akan lalu sakaratul maut. Sakaratul maut ni cukup menggerunkan. Yang kedua, adik akan berada di alam barzah. Adik alam barzah ni Nabi penggerun, para sahabat penggerun. Yang ketiga, kita akan bangun di padang mahsyar. Padang mahsyar esok dalam telanjang, kita dalam keadaan cukup mengaibkan, tambah-tambah orang yang bunuh diri, lagi dahsyat. Yang keempat, kita akan dihisap. Apa yang kita buat di dunia ni, Allah akan hisap satu persatu. Lepas dah kita hisap, kita akan ditimbang. Apa yang kita buat ditimbang satu-satu. Lepas timbang, kita akan lalu titik sirat. Yang di atasnya ada, yang di atas di bawahnya ada neraka sijin, kan, neraka jahanam yang cukup dahsyat. Dan titik sirat itu lebih tajam daripada mata pedang. Cuba bayang dengan dosa dan maksiat, tambah-tambah orang bunuh diri. Macam mana nak lalu titik sirat? Yang ketujuh, baru nak masuk syurga neraka. Panjang saya cerita kan. Lepas tu saya tanya, adik, jadi tak nak bunuh diri? Dia pun senyap. Lepas tu, tak jadi ustaz. Ni cerita betul ya. Tak jadi ustaz. Tak jadi, alhamdulillah, adik baliklah. Mati ni lagi dahsyat daripada hidup. Sementara hidup nak buat apa? Buat sekarang, kan? Lepas tu saya habaq kat dia, adik, kita ni ada dosa. Nabi SAW sebut kat kita, bila manusia ni ada dosa, apa yang kita sebut, Allah boleh padamkan dosa kita. Saya kata kat dia, adik, amallah doa ini. Yang orang Islam doa amal lepas semayang, yang Pak Imam duk sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata ulama tuan-tuan dalam hadis, sesiapa yang membaca pagi dan petang 100 kali, Allah bagi 4 kelebihan. Pertama, siapa baca 100, Allah bagi 100 kebaikan pada hari itu. Tuan-tuan, lepas subuh tu kan, kita duk buat 10, Allah bagi 10 kebaikan. Petang ni, maghrib ni kan, kita buat lepas semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau boleh 10, kalau boleh 100, tak boleh 100, 10. Allah bagi, kalau 10 kebaikan.
Kalau 100 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 100 kejahatan. Tuan-tuan, kita ada dosa bang, ada niat nak buat tak baik, Allahu Akbar. Niat nak buat tak baik ni Tuhan tak tulis lagi. Kan kita duk baca hadis, niat nak buat baik, aku nak pergi mengaji Masjid Batu, Tuhan catat dah 1. Start motor minyak tak ada, dapat dah 1. Tolak motor pibuh minyak, ni niat ni nak pergi juga. Sampai di masjid, Tuhan bagi ganda, wallahu yudha'ifu lima yasha, punya dahsyatnya. Setengah ulama kata kita duduk majlis ilmu ni, taman ilmu, dikira kepala orang yang ada tu diberi sama rata. Dan bayang dalam ni ada berapa? Katalah dalam 1000 orang, sama rata. Macam kita semayang jemaah juga, 27 kali ganda tu sama rata. Ada orang yang tak khusyuk, dikira sama, punya dahsyatnya. Sama juga majlis ilmu ni, dikira sama rata, termasuk yang tidur. dan jaga sama rata, tidur pun dapat juga. Ni kita niat nak buat baik, dapat pahala tak? Buat baik, Allah ganda, wallahu yudha'ifu lima yasha. Buat jahat, niat nak buat jahat, tak tulis lagi, tak tulis lagi. Aku nak pergi tikai ekor tu, pergi cari helmet tu, cover hitam, nak buat jahat punya susah. Sampai berhenti tuan-tuan, tak pernah orang turun motor tak buka helmet masuk kedai. Dia pakai helmet masuk kedai. Punya susahnya pasal apa? Malu tu nak buat jahat, masuk juga. Dah masuk, buka sikit kan, bagi RM10 membuat kan tu, buat keluar duit semata-mata nak masuk neraka Allah. Tuan-tuan, punya susah nak buat jahat tu, pergi beli tuan-tuan, buat keluar duit, punya susahnya. Tapi ada orang sanggup, gadai malunya kan, kemudian pergi sana beli pula, menggadai kemaluan lagi kan. Tengok yang jaga tu Cina, buka-buka janggut nampak lah, mengaji Masjid Batu kan. Tuan-tuan, menggadai semua, bagi duit, nak masuk neraka punya susah. Tapi nak datang rumah Allah simple aja. Tuan-tuan mai duduk berdiri tu, pahala banyak hidup, nampak berdiri tu, nampak mai duduk penuh masuk, pahala banyak tuan. Tapi ada orang tak boleh main masjid, walaupun masjid sebelah dia, belah rumah dia, sanggup lagi nak berzina. Tuan-tuan ingat berzina senang? Tuan-tuan pipi amoy ah, dia kata apa? Ira amoy ah, buat keluar duit 100 tak lama 300 dia kata. Kita buat keluar duit 300 tuan-tuan, 300 semata-mata nak berzina. Main masjid bos RM1 syurga, tapi tak boh tu yang sedih tu. Ni amoy 300 bayar 300, amoy 300 tara dia tak 400. Ni lebih bagus punya nu, sana punya 400 bagi, dah 400, takkan hampa nak balun tengah-tengah jalan. Pergi sewa hotel pula 320 pula, 150. Tengok, nak masuk neraka punya susah dengan duit lagi, tapi orang sanggup buat. Sedangkan nak masuk syurga bos RM1 dah, bos RM1 dengan ikhlas jamin syurga. Tuan-tuan, mai sembahyang Jumaat, tabung lalu, tarik 10, bos 10, tarik 50, bos 50. Pernah ada orang tu, dia pergi kenduri tuan-tuan, tengok anak yatim, dia tarik, dia boh dah, belah ni 50, bini habak suruh beli kakas rumah, belah ni RM5, silap pergi tarik 50, pergi bagi, naik kereta, Allah tuan-tuan, pergi rumah kenduri, minta balik tukar tuan-tuan. Macam pernah berlaku di Manjung, ada seorang anak muda sebagai semangat, tuan-tuan, dermalah apa yang ada untuk bantu anak muda tu tuan-tuan. Duduk kursi apa Petronas bawa RM5 dah, petugas kutip derma pergi dia bagi RM5. Lepas tu dia kata apa, boleh bagi RM2 balik tak? Dia kata apa? Abang nak balik boh minyak lagi pakai mampus buat jalan. Bagi dia RM5, minta RM2 balik. Tapi kalau RM3 tu ikhlas, jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple lah tuan-tuan. Nak buat jahat punya susah, tapi orang sanggup buat. Uqul walidain, derhaka mak ayah. Ada orang tuan-tuan, dia ada mak ayah, dia bela mak ayah dia, jamin syurga. Tapi ada orang sanggup keluar duit punya banyak, pergi hantar rumah ayah dia ni, rumah orang tua-tua. Tak percaya tuan-tuan, pergi kat Ponsel 1000. Saya pergi jumpa ada seorang pakcik umur 80. Dia kata, saya ada 5 orang anak. Ustaz, mereka sanggup hantar saya. Saya tak anak maziarah tak? Tak. Ni bayang lah tu, bukan free, bayang.
So mata-mata apa? Nak masuk neraka Allah. Sedangkan tuan-tuan nak masuk syurga, tengok muka mak ayah, ayah tu reda jamin syurga. Dia tak? Punya mudahnya. Itu tuan-tuan yang dikasih dan mata. Ni tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala. Allah angkat kejahatan yang kita buat. Tuan-tuan, kita ada banyak dosa, mana ada orang tak ada dosa, tuan? Angkat. Buat. Yang ketiga apa dah? Sesiapa yang membaca 100, Allah bagi pahala seperti mana dia memerdekakan 100 orang hamba. Tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, 10, kalau 10 pagi 10 orang hamba merdeka. Dan yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang menyebut juga pagi kalau 100 kali ataupun 10 kali, Allah jauhkan dia daripada pagi sampai ke petang gangguan syaitan. Syaitan tak ganggu kita. Kita semayang pun syaitan tak ganggu. Allahu akbar, khusyuk ya. Sedapnya. Tapi kalau dia angkat pun ganggu juga. Rupanya dia tu syaitan. Tak boleh nak buat apa hak tu kan. Dia tu jebon besar dah. Kan? Macam Masjid Batu ni lah. Masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook. Mai masjid ni. Curi besi masjid belakang. Sini ya, belakang ni. Belakang ni. Ya ilaha illallah. Orang duk semayang subuh kan cikgu. Curi besi tu. Mai tengok. Perempuan tengah semayang sujud, dia main-main curi. Hari itu tak ingat tahun lepas tu yang sangkut di siling ah. Yang dia tangkap ikat tang tu. Dia tak? Bubuh sampai selok. Ni kan orang lain. Orang sini naik atas tuan-tuan, nak turun tak boleh, duduk atas curi. Dia tangkap balut ikat dekat tiang tu. Aku tengok kesian macam anjing. Lepas semayang bagi kuliah, tengok-tengok tak ada dah. Tak tahu polis ambil ke siapa ambil, tak tahu. Allah nu jangan kan ada ikat tu. Ni Masjid Batu ni. Mai masjid bukan nak mengaji, bukan nak semayang, mai curi. Tuan-tuan tengok kita ni kan, saya nak abang, saya kan cukup tak seronok bila kita main masjid ni, kita orang Islam tak ada tertib, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try pergi gereja. Saya pernah tuan-tuan ceramah di gereja Saint Benedict di Keningau, Sabah. Ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah Saint Benedict. Tuan-tuan, depa masuk gereja ni, depa buka kasut. Yang ni mai tak tani. Yang ni mai tak tani. Yang ni mai tak tani. Tersusun elok. Kita orang Islam tuan-tuan tengok kasut. Siapa mai dulu tak di atas. Kasut aku pun kadang-kadang lepas sana. Kita tak ada orang tak akhlak Islam. Nah, betul tak? Kalau lah tuan-tuan main tak. Cik. Saya anak murid saya tuan-tuan 25 orang. Hari pertama saya ajak apa? Semua ikut ustaz. Okey, pergi asrama. Okay, hang naik dulu, hang susun. Tak. Susun lah. Hampa buat ni setiap masa ketika ada di Mahat Tafiz ni. Tuan-tuan, budak, bapak pun tak boleh ajak, ustaz ajak. Hari tu esok pagi tengok berselera, saya pegang kasut semua tu, aku lempar habis. Aku buat mengamuk. Kan pada tahu Ustaz Allah Khairi. Allah belajar ya Allah. Tercabut ambil. Basah balik. Aduh. Hang bubuh kat tengkok aku lemah pala. Cabut. Boleh. Tak apa. Depa tengok kan habis berselera. Hamba ingat aku dah kutip yuran kat hangpa 140 ya. Cikgu 2 orang 3,000 tuan-tuan. Warden 500, 3,500 kan. Dah lah makan tuan-tuan, semua kita cari semua. Hampa mai ikut aja. Tuan-tuan, bila kata macam tu, tuan-tuan, esok ni budak-budak ni penyamun tuan-tuan, yang hantar hak masuk Mahat Tafiz tu yang tak ada A semua. 5 EA. Hak yang dapat 5 A tu 5 orang tuan-tuan. Anak-anak yatim ni. Saya kata anak yatim ni free. Dia kata apa? Ustaz, anak kami dapat 5 A, dapat MRSM. Wah, keluar habis. Tinggal hak tak ada A. Hak yang tak tahu lah. Kira tak boleh pakai lah. Hak tu Mahat Tafiz. Tuan-tuan ambil yuran 140. Hari kedua mereka protes. Mereka pergi berak di tandas. Mereka tak cerok. Tuan-tuan bayang tengok. Mereka nak suruh aku cerok.
Ni ingat apa ikan mangkuk ayun ni ustaz ni. Saya sah. Sorang dekat. Abang terkejut dah. Hang tambah kali mai bah. Sah. Waktu turun. Psikologi bang. PhD psikologi. Hampa ni saya ambil yuran 140 ya. Kan 25 orang dapat dalam 3,000 4,000 ya. Saya nak abang kat hampa. Cikgu 2 orang ni seorang 1,500 3,000. Warden asrama 500 3,500. Tukang kebun 500 4,000 dah. Lepas tu orang yang masak kat hampa 700 4,700. Hampa bayar yuran 3,500 ya. Hampa makan sehari RM10, semua ni RM9,000. Elektrik RM3,000, ayak RM500. Saya kena ada RM600. Makan pun saya cari. Hampa ni sak kesian kat saya. Takkan najis pun hampa nak suruh saya basuh. Tengok psikologi. Semua tunduk. Maaf Ustaz. Hang tengok. Bang, kalau orang marah kita, gunakan tune paling rendah. Ni psikologi, tuan-tuan. Kan? Do re mi fa sol la ti do. Do tu guna do. Guna do tu. Ya. Kita guna paling rendah. Tuan-tuan, wahai isteri-isteri, kalau suami marah, yang awak tak masak lagi, guna paling rendah. Bang. Cerai terus. Balik rendah. Ini dak kita. Abang, aku dah tahu. Habis. Saya psikologi bang. Saya kata macam tu dalam bentuk nada paling rendah. Teriak budak. Takkan kot apa nak suruh ustaz cuci najis hampa. Apa tak kesian ke? Apa teriak. Tengok berkilat tuan-tuan. Tengok psikologi. Lah tuan-tuan pergi Jumaat. Saya kata Jumaat turun elok-elok, jaga akhlak. Turun lah. Depa turun tak payah ajak dah. Cik kasut tak. Baru ni semayang Masjid Al-Hayyui. Tak pakai tak lah. Bila dah letak macam tu, orang pakai mic, semua pakai letak. Loh. Semua pakai susun bawah. Cik elok ya. Boleh buat pun. Akhirnya duduk di tengah ni. Saya kata duduk ambil Quran baca sebelum masuk waktu Jumaat. Mereka pun baca. Saya kata bila dah baca, seorang sudah kutip seperti mana Mekah. Mekah tuan-tuan, orang tak bangun semua letak Quran. Mereka akan pas ya. Yang ujung akan ambil. Kita macam mana sini? Apa? Aku kena nampak? Saya aku kena. Mekah tuan-tuan, kalaulah kita baca Quran ni, waktu dah masuk, dia akan bangun seorang. Habis, khalas. Ni dia nak ambil pahala. Kita tengok. Tuan-tuan duduk tani ujung tu, cuba pas tengok. Taubat dia tak pas. Jenis Melayu ni tak mau tuan-tuan. Arab dia bangun. Jadi seorang akan kutip, letak, dia akan susun Quran. Saya kata macam tu. Rupanya di depan tu ada seorang tuan-tuan. Tuan-tuan, depa kata dalam Facebook saya ni, tuan-tuan buka. Hantam saya makan duit. Buat lari duit. Orang kita pun sama juga duk tambah. Ustaz belah kali. Hei, kalau nak makan duit, saya jadi engineer senang. Tak payah jadi ustaz. Gaji saya 8,000 tahun 98. Sekarang ni kalau engineer dah dekat 50,000. Kaya aku. Buat apa jadi ustaz? Ustaz bagi ya 100 2. Tidak. Nak kaya jangan jadi ustaz bang. Jadi engineer. Saya bawa umrah, saya nak abang betul-betul. Umrah komisen betul-betul kalau buat seorang 1,000. JKK 1,000 JKK. Tu JKK pergi dengan saya. Saya bagi diskaun ke ada. Hang cari orang nak ambil. Betul tak bang? Hantar bawa tumbuk je kau ni. Kalau tumbuk orang nampak. Betul tak? Saya bagi diskaun. Seorang 1,000 bang. Kalau dapat 100 orang, saya dapat 100,000. Tak payah ceramah. Tapi aku tak mau yang tu bang. Orang kata makan duit, pergi tengok. Maaf tapi saya dewan 1.2 juta saya buat. Kalau kutip 1-2 juta ni, kaya saya. Betul tak? Ambil simpan boh bank. Tapi terang mana nak kaya? Ni bukan kita punya. Buat sekolah, alhamdulillah buat 200,000. Ni tadi ni, mai ustaz apa boleh bantu? Saya tak nak bantu apa. Loh, cantiknya surah ustaz. Panas tu. Saya kata, Dia hantar tuan-tuan, dia duduk ni al-ustaz. Cina nama Ahui. Ustaz Abdullah. Ni Ahui tu. Pasal apa? Wa mencari wa you punya mahat tafiz. Cina nak mengaji kau ni mampu aku. Kan? Pasal apa? Kalau ada orang sulah bagi tahu sama kita, orang bertengok you punya mahat tafiz. Saya tahu mau buat apa? Wah sekarang ada Petronas pokok senang.
Lu mau buat apa? Orang mau pasang aircon. Masya Allah. Saya pergi ambil. Lu punya sekolah mana ustaz? Sana bawa. Dia kata ini aircon 2.5 hos kita bubuh. 4 aircon 10,000. Allahu Akbar. Ada seorang tu mai mak tapi bukan mak Tafiz. Tuan-tuan makan tuan-tuan 3 kali lah saya mampu. Pagi, tengah hari, malam. Petang dengan malam tak ada apa. Tak boleh mampu lah. Kan? Tapi alhamdulillah nikmatnya tuan-tuan depa mai hantar, ustaz saya buka ni apa nama kelang kotiau. Dia hantar kotiau 10 kilo. Pagi kotiau, petang kotiau, malam kotiau. Muka macam kotiau. Takkan nak tolak betul tak? Orang bagi ambil. Ada seorang tu ustaz, dia hantar toge 10 kilo. Pagi sayur toge, tengah masak lemak toge, malam khabu toge. Dia buat, ustaz muka macam toge lah. Takkan nak tolak bang, tuan bagi. Dia bagi, terima. Ada orang, ustaz apa boleh bantu? Tak tahu. Saya ada nursery. Bukan nursery jaga budak tau. Nursery pokok. Mai hantar pokok seluri. Dah lah duduk dalam hutan pondok tu, nyamuk banyak. Bertambah-tambah nyamuk. Tapi nak buat macam mana? Orang bagi, terima. Tuan-tuan, orang nak pahala. Ada seorang nama saya sebut tuan-tuan, ni jutawan, mengaji sekali. Tuan-tuan kalau bantu nak ambil catering, ambil kat dia. Nama Hasan Catering, Pokok Senang. Apa nama Padang Menora. Dia ni tuan-tuan mengaji, ni dia kalau dia dengar ni saya hafal. Mengaji bodoh piang. Kelas kalau jajah 6 tu, hak yang E tu dia. Turuk tuan-tuan. Kami panggil Hasan Curut, lah Hasan Catering. Allahu Akbar, bodoh sungguh. Tapi dia bodoh cerdik boleh. Kan? Dia mengaji memang tak pandai. Tapi Tuhan bagi dia tuan-tuan ilmu meniaga. Masak sedap. Dia kalau dia masak tu dia genggam tu buh tu kira sedap lah. Memang ngamnya. Tuan-tuan, dia mai jumpa saya, ustaz apa boleh bantu? Apa boleh bantu? Mai hantar apa nama? Tar. Mai hantar tar. Allahu Akbar. Tetap lah ada tar yang pakai dah kan. Jadilah daripada tak siapa pun tak hantar kan, jadi ya. Ada tar tuan, Allahu Akbar, orang bantu. Tu orang yang bantu juga di antaranya tuan-tuan tu ada kedai Cik Abang. Cik Abang, hang tak tahu, hang tak pernah pergi, hang senyap dah hang budak weh. Dia jawablah, tak. Tu Cik Abang pak hang. Cik Abang dulu ni tuan-tuan, bapak dia di antara orang yang bawa umrah. Cik Abang dekat Kepala Batas tu ada Cik Abang kan. Dah pindah dah. Tuan-tuan support dia. Dia orang tak larat dah. Dia di antara orang yang banyak support Mahat Tafiz saya. Satu lagi yang support Mahat Tafiz Ustaz Sobri Arsyad. Tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan tahu tak Cakotiau? Cakotiau telur dibasuh. Bukan telur orang tu, telur ayam tu dibasuh. Dulu kan Cakotiau telur dibasuh, dia bukan gelak. Mesti telur orang hak goreng. Dak, sekarang tambah Cakotiau telur ayam dibasuh. Kan? Sebab mamak kalau dia buat dia tak basuh, dia pegang perak, taik pun ada lekat. Tu yang sedap, tambah roti canai. Kan? Hak tu di antara orang yang banyak support ustaz-ustaz. Kalau makan ustaz di situ free. Kami kadang-kadang balik singgah tu, bawa ustaz-ustaz ni free. Entah. Tak ambil harga. Tak ambil. Dia antara orang yang banyak membantu Ustaz Sobri Arsyad. Bantu lah kita, dia bantu. Kita bantu lah. Pergi makan tadi kan. Makan lah. Cik Abang. Dan alhamdulillah tuan-tuan, orang bantu. Dan ada seorang ni, orang kuat ni cerita dekat Lahayui. Allah, baru cerita. Bunyi dah. Dia duduk ni, orang ni lah yang duk kata kita macam-macam. Orang yang kata tu tak pernah bagi pun. Hak yang kata ni tuan-tuan, tak pernah bagi. Kau nak bagi RM1 pun tak. Dia kata saya makan duit buat dewan dulu. Lepas tu buat apa. Mereka tak tahu tuan-tuan, lah ni dewan itu ada 4 gelanggang. Ni geng-geng pemuda-pemuda UMNO ni biar sebut. Pakat main tuan-tuan, main-main. Bila main mereka nampak dewan tu jadi tempat perhimpunan. Malam ni badminton tuan-tuan. Sejam RM5. Sejam RM5 ada 4 gelanggang. Mereka main bukan main seorang. Main semua betul tak? Semua pakat banyak RM5. Bukan sejam RM5, semua banyak. Tanya pasal apa banyak semua. Ustaz, yang ni Mahat Tafiz ustaz. Kami main ni dah lah sihat, dapat pahala. Daripada duit itu tuan-tuan, dengan izin Allah boleh bayar ni elektrik. Bayar elektrik. Kita berhenti sekejap dengan azan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi bawa budak-budak ni duduk dekat Masjid Lahayui tu. Amailah duduk ni. Habis Quran bangun, seorang kutip. Kutip Twitter, ada seorang tu sebab penyokong Tegar ni lah.
Mai terus bangun, saya duduk belakang. Mai, ustaz, sejuk tengok anak murid ustaz. Kan? Saya kata sejuk apa? Ish, seronok no. Saya kata Pak Ngah ni tak tahu lah, dulu penyokong Tegal lah. Pak Ngah, kalau Pak Ngah mati, anak-anak murid saya ni akan baca Quran dekat jenazah Pak Ngah. Saya tanya, sebab dah. Lepas sebab tu, terus pegang kopek. Buat keluar 200. Nah ustaz, budak ni ustaz pergi belanja makan lepas Jumaat. Tu hak penyokong Tegal tu. Masya Allah, tengok budak sebab. Habis sembahyang tuan-tuan, saya kata budak pelajar habis sembahyang salam semua. Kemudian naik van. Naik van siapa abang? Oi! Kita dapat 200. Kata, ustaz, nak makan apa? Saya tambah nak makan apa? Bawa pi. Okey, hampa makanlah banyak mana pun, tapi jangan lebih 200. Allahu akbar tuan-tuan. Orang bagi. Orang yang kata tuan-tuan, dia tak bagi pun, dia kata depa tengok benda. Ni baru ni tuan-tuan, orang kita di Pinang Tunggal kata dekat Kenduri ni. Ni kita habis-habis makan ni, mai duduk. Ustaz lah senang ah no. Senang bang. Oh, kereta banyak biji dia kata. Duk makan duit derma. Korang ajak je. Mama tuan, golek kepala tu mama. Aku pasal aku golek oh. Allah. Saya kata ni, hang pi dak Mahat Tafiz saya. Dak dengar orang kata. Saya kata jangan duk dengar ah. Pi tengok. Apa nanti saya pi? Dah pi lah tengok, jangan duk kata. Ni nak abang hang ni, saya ada pelajar 16,000 kena ada tiap-tiap bulan. Hang bantu apa saya untuk 16,000 ni? Dah saya dengar orang kata, mau bubuh tu mana geram dia. Dengar orang kata tuan. Kan? Sedangkan kita ni punya susah semalam ni tuan. Saya nak abang, bulan ni baru dapat 8,000 lah. 8,000. Pelajar ni kita bagi 160 yuran. Tu pun mak pak tak bayar tuan. Tak bayar juga tuan-tuan. Tu yang ada Mahat Tafiz yang tutup tuan. Tak bayar. Tapi tak apa, kita ceramah merata kan. Jadi duit kita keluar gaji kita. Tak bayar 140. Tuan-tuan pilah Mahat Tafiz mana pun 300 bang. Ni dengan gelanggang badminton, dengan archery lagi, dengan bola kita sedia shuttle bagi lagi. Ni bulan 3 ni orang nak buat kolam renang. Tuan-tuan bayang tengok Mahat Tafiz hang gelak terang tengok. Kolam renang. Mahat Tafiz ada kolam kan, ada sunnah Nabi. Orang nak buat tuan-tuan. Kita terima. Allahu akbar. Ambil 140. Tu tak cukup tapi tak apa. Bantu tuan-tuan, bantu. Alhamdulillah. Bila bantu tuan-tuan, kita dapat seronok ah. Kan seronok lah bila buka ni. Tuan-tuan, kalau ada jemaah ni meninggal, tuan-tuan telefon saya. Kan, telefon ustaz, pak saya mati. Ni bayar saya mati ustaz, tolong hantar anak murid. Saya hantar tuan-tuan untuk mengaji atas jenazah ayah tuan-tuan yang mati sehingga esok pagi. Tuan-tuan tak bayar pun tak apa. Sebab apa? Inilah aset aku di akhirat untuk masuk syurga Allah. Tidak. Ni lah ni pok-pok yang duduk kat kampung ni baru nampak tuan-tuan. Ni, tuan-tuan tahu ada seorang penyokong kuat ni. Kami buat forum baru ni. Report polis. Forum dengan Ustaz Asrin lebih ke 12.30. Polis mai. Ustaz, pangkah tiung. Saya kata, saya duduk belakang. Saya buat report bang. Saya buat surat bang buat forum ni. Lebih sikit agama tak apa kot. Ustaz nak buat macam mana ada orang report. Saya siapa report tu? Cikgu ni hak ni. Cikgu ni report ni. Semata-mata nak halang. Buat fitnah saya macam-macam. Kemarin mai. Ustaz, buat muka baik biasa nak minta tolong. Ustaz. Ada apa cikgu? Ni boleh tak petang ni saya nak ambil anak murid ustaz mai baca Yasin rumah saya. Dulu hang kata aku macam-macam. Tapi kita ni tuan-tuan, bukan kita nak hantam. Cikgu pelajar saya ni dia petang ada main badminton, ada main bola, ada jurulatih dah. Ada jurulatih tuan-tuan. Jurulatih kita bayar. Jadi minta maaf cikgu kalau pi jurulatih kita bayar, takkan nanti dia mai tak ajak. Minta maaf cikgu nak. Dia balik kan. Balik tu tuan-tuan muka macam jebon. Tahu ah lepas tu duk fitnah kita. Nah, dia nampak dah bahawa budak ni esok ada kehebatan dia. Sebab apa? Esok dia boleh jadi imam. Kalau orang mati, mereka ni semayang walaupun tak ada orang, mereka dah ada dah. Saya dah ajak ni tuan-tuan minggu depan macam mana mandi jenazah. Bagi mereka pegang tuan. Biar jadi jenazah sungguh. Kita mandi jenazah. Jadi mereka keluar esok. Mak mati boleh mandi jenazah mak. Mak mati mereka jadi imam untuk sembahyang. Mak mati mereka boleh buat tahlil. Minggu pertama tu hafal semua doa. Doa makan, doa tidur, doa jamban, doa semua apa? Doa tahlil, doa sembahyang. Doa macam mana? Saya kata hafal. Kalau tak ingat nampak siap. Aku suara derah. Tonton tengok kalau pagi saya derekah tu satu lubuk ayam dengar.
Tu aku tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, budak ni dia boleh bentuk naknya. Hang tak ada 5A ke tapi boleh bentuk tuan. Tapi tuan-tuan yang dengar ni bagi sokongan, jangan duk buat fitnah, betul tak? Ni tengok pun dak duk cerita. Dia tambah pula tu. Ajar ustaz. Macam Ustaz Mutalib, orang tambah pula. Ajar ustaz. Weh, kalau tak tahu situasi sebenar, jangan duk tambah. Biar senyap tak apa. Biar senyap. Ada orang cerita, aku tak tahu ni bab ni. Ni dak ajar. Hajar tu aku geram tu. Haram tengok pun dak. Macam belaga, tak nak belaga. Pernah tuan-tuan ada seorang pakcik belaga. Kereta dia hancur, dia duduk tepi. Orang tanya, pakcik, kereta tu macam mana? Tak ada apa, orang tu sihat. Orang tu okey, kereta teruk. Ni dia sembang orang belaga. Dia ni tak percaya. Orang tanya, "Wis, kereta teruk." Asalnya dia tanya orang hak belaga tu. Teruk tak? Tak ada apa. Saya. Dia keluar orang tanya. Kereta tu teruk orang macam mana? Teruk. Haram dia dah jumpa dah. Lepas tu orang ni pula tengok pun tak. Dia pergi depan orang tanya. Kereta teruk. Kepala pecah. Haram tengok pun tak. Betul tak? Hadu tambah. Dia suka menjawab. Macam tu tuan-tuan, tak percaya kita. Lepas tu kepala pecah tu, dia tengok pun tak. Orang tanya, macam mana? Pecah. Lepas tu tanya tu pergi pula, macam mana? Kereta tu kira hancur guling-guling. Orang bukan pecah, kepala putih dua. Leh kali tuan-tuan, tengok mati pun tak orang tu. Elok kita duk buat fitnah tuan-tuan. Tu tuan-tuan, kalau tak tahu jangan tanya. Kalau tak tahu jangan jawab. Buat tak tahu sudah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, yang saya kasih sekalian. Depa kata kita macam-macam, tak apalah, itu fitnah kan. Tapi kita dalam perjuangan macam itulah. Saya dalam hati saya, sebab amanah tuan-tuan. Ayah ni abang, tanah ni aku wakaf dah. Tanah ni wakaf buatlah. Jadi saya pun ambil kesempatan buat. Apa nak jadi orang kata akan buat juga. Kalau nak ikut gaya, tak payah tuan-tuan ambil amanah ni teruk lah. Nak buat sekolah dengan susah kan. Tapi amanah tuan-tuan. Tapi saya yakin lah ni ayah bila tengok dengan ada pelajar, Allah dia seronok tuan. Sebab apa? Pelajar ni Quran hafal, baca Quran, kemudian depa doa-doa apa semua boleh hafal. Alhamdulillah. Sahabat ayah, kalau ayah meninggal pun ayah jangan susah hati, ada orang baca Quran setiap minit. Depa ni kan. Jadi tuan-tuan, kalau ada siapa yang meninggal, insya-Allah tuan-tuan boleh telefon syarat anak murid saya. Jadi tuan-tuan kalau meninggal, tuan-tuan telefon sendiri. Ustaz, dah mati Ustaz. Tolong mai. Hak tu namanya hantu. No. Okey, kita tengok ni. Tengok taman api dah weh. Dan aku tidak melihatnya pada prinsipnya. Tu ni. Pada prinsipnya kita mengikuti suatu yang ada riwayatnya, yakni maksur, iaitu tidak mensolati orang yang mati bunuh diri sebagai bentuk sikap berhati-hati. Mungkin Allah akan menghormatinya setelah mengazabnya karena perbuatannya itu. Ini mengingat karena ia tidak kafir, tetapi ia melakukan perbuatan dosa besar. Kita memohon kepada Allah kesihatan dan keselamatan. Dia orang yang bunuh diri ni, Nabi tak pergi solat kat dia, tak semayangkan jenazah dia, tapi Nabi doa tuan supaya Allah ampunkan dosa dia, bagi keselamatan dekat dia di akhirat esok. Sebab bunuh diri ni dosa besar. Jadi kalau tuan-tuan rasa niat nak bunuh diri, niat tak ada lagi, Tuhan catat. Tapi kalau buat, dosa. Macam kita nak pergi tikam nama ekor, siapa? Niat nak tikam, tak ada. Tapi kalau pergi tikam, ambil simpan, dosa dah. Tapi simpan, ya Allah, tak idea, ya Allah, buang. Tuhan padam. Tengok sayangnya Tuhan kat kita. Ni, pahala ni tuan-tuan nak buat baik. Niat dapat pahala dah. Buat dapat pahala. Ikhlas, Allah ganda lagi pahala. Dia punya dahsyatnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, fikirlah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amallah satu doa tu, zikir lepas kita semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kata. Dan satu lagi dia kata, ni kita nak buang kejahatan kita yang kita buat. Mana dia kata? Depan. Dan jangan lupa, dia kata dalam kitab ni, mengamalkan satu doa sebelum tidur supaya kita mati
dalam keadaan fitrah yang saya sebut selalu kan, iaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Yang tu doa sebelum tidur bacalah. Kemudian kalau dia mati esok pagi, mati fitrah, dalam Sahih Bukhari ada tuan-tuan. Jadi amalan itu untuk kalau kita ada dosa. Pertanyaan yang ke-19, 2 minit lagi. Apakah boleh mensolati mayat di kuburan? Di kubur boleh tak? Ketika tidak berkesempatan mensolati bersama orang lain, yakni anda datang sedangkan sahabatmu telah meninggal dan anda tidak berkesempatan mensolatinya bersama orang lain. Anda datang sedangkan mereka telah membawanya dan menguburkannya. Oh, lalu apa yang anda lakukan? Jadi apa boleh? Sunnahnya dalam hal ini ialah anda pergi dan mensolati dengan salat jenazah setelah dia kubur. Ahli ilmu berkata, jika masanya pendek, sebahagian mereka membatasi hal itu dengan 1 bulan ataupun mendekati, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dr. Ain Al-Qarni ni dia pendapat dia lebih kepada Wahabi sikit lah. Tapi saya bukan Wahabi tuan. Saya Abdullah Khairi Haji Harun. Dengan susah hati. Kita tuan-tuan, kalau kita pi orang tu dah masuk dalam kubur dah, macam mana? Solat atas subuh, tak ada masalah. Allahu Akbar. Solat macam mana? Solat seperti solat biasa. Solat jenazah, bukan solat biasa tu solat fardu. Solat jenazah lah. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada masalah. Jangan pula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pi rokok mayat bangun. No, semayang seperti mana semayang jenazah kan? Boleh atau kubur doa Allahu Akbar, Allahu Akbar macam biasa juga. Sebab apa? Yang penting doa. Kalau tuan-tuan pi tengok di Mekah, depa toreh orang masuk dalam kubur, tak ada talqin apa, depa kamai-kamai doa, ya Allah ampun dosa dia, rahmati dia, bagi dia kesempatan jauh daripada azab kubur, ya Allah pula. Kita ajak talqin, boleh tak boleh? Kita ajak ni tuan-tuan untuk ingat orang. Kan? Ya Allah, kalau boleh tuan-tuan bagi tazkirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berada di atas ini ya Allah, bersama dengan jenazah yang berada di bawah. Ya Allah, kau ampun dosa dia ya Allah. Tiada apa yang dia bawa dalam hidup dunia ini kecuali ilmu yang manfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh. Saya ni anak yang soleh ya Allah. Kepada anak, kepada bapa yang bawah ini, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmati dia, jadi dia seorang yang baik semasa hidup dunia dan baik di akhirat. Doa kan, sebut elok-elok, apa salahnya kan? Dan ya Allah, kami ada di atas ini, kami banyak dosa, kau ampunlah dosa kami semua yang ada di atas ini ya Allah, seperti mana kau ampunkan dosa orang yang berada di alam barzah ini ya Allah. Sebut kan. Ni kita hantar-hantar belah balik lah. Tengoklah macam mana mayat tu turun kan, waktu turun jenazah mayat, kemudian mayat tu pusing, tengok jenazah tu macam mana, kemudian tutup jenazah tu macam mana. Sebab kubur di kawasan sini kita tak ada liang lahat, betul tak? Kita di sini dimumikan dengan tu apa, kanda. Sebab kanda, kalau tuan-tuan pi belah-belah yang Bali ke, depa tanam ada liang lahat. Liang lahat ni menggerunkan, dia korek tepi tu boh, ataupun dia korek di tengah. Kalau di Johor di tengah, kemudian dimasukkan mayat, kemudian ditutup. Kalau di Mekah tuan-tuan, depa buh tepi. Waktu masuk tu depa tutup dengan bata tanah. Lepas tu turun. Allahu Akbar. Kita di sini pasiak. Bila pasiak, bubuh. Bila bubuh tuan-tuan, sebab tu bila turun jenazah, kita sunat baca 3 doa ini. Masa jenazah pusing tu, apa dah? Minha khalaqnakum. Daripada tanah dijadikan. Ambil gumpalan tanah, letak depan muka ni. Sebab kata ulama apa? Bila dia jaga ni, roh ni akan masuk tuan-tuan untuk diseksa oleh Allah. Dia akan terasa bau tanah ni. Aku mati dah. Minha khalaqnakum. Kemudian ambil letak dekat sini, wa fiha nu'idukum. Kemudian letak kat tulang sulbi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah dijadikan, kepada tanah kamu kembali, daripada tanah akan dihidupkan semula. Kita tengok jenazah pun dah toreh-toreh balik. Bang, tengok bang. Tengok tu baru rasa, ya Allah, aku esok mati, orang lelaki 3 helai pin putih lah. Orang perempuan 5 helai. Kain tu tak jahit tepi pun, sama dengan Raja Malik Abdullah kan. Dia mati tuan-tuan, tanggung lah. Kemudian waktu turun jenazah, sama juga kain putih. Kita dengan bawa bunga lah macam-macam kan. Yang tu esok kita mati bagi mudah dah.
kan, bagi mudah aja kan. Ni ada pula buat package pula tu, kain kapan 350 kan, campur 2,500 empat nanti package berapa? Tanya 3,000. Baik, 3,000 16 masjid. Tanya pula ada berapa ribu? Ada 8,000 tu kena panggil semua masjid kat Pulau Pinang ni. Ada package pula. Bang, tak apalah kalau dia ada duit. Kalau kita mati tak ada duit macam mana? Siapa nak sembahyang? Tuan-tuan telefon, Assalamualaikum Ustaz, Pak saya mati tak ada duit Ustaz, saya akan bawa anak murid saya sembahyang jenazah bapak tuan-tuan, free of charge. No? Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan telefon, Ustaz dah mati Ustaz, insyaAllah. No? Kita nak bagi mudah orang. Kalau tuan-tuan ada, ya Allah tak ada orang nak mandi jenazah, telefon, insyaAllah anak murid saya boleh mandikan jenazah tuan-tuan. No? Syarat dia lelaki lah. Jangan pula, Ustaz bini saya mati Ustaz, mampu ya, hampa suruh aku pergi mandi jadi ikut lain. No? InsyaAllah kita nak bagi mudahkan. Islam ni mudah, kita jangan persusahkan orang, insyaAllah. Jadi kita berhenti kat sini kono. Seorang wanita penyapu masjid dalam sebuah redaksi tu apa cerita kita sambung insyaAllah pada bulan depan. Boleh no? Boleh sekut kat tu lah. Jadi saya nak minta tolong bukan nak kutip drama. Di sini ada produk terbaru ni, nampak? Pakai kepiah hitam tu. Walaupun kepiah hitam dalam hijau, nampak? Namanya Paksi Kangen Water. Paksi tu pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i lah. Dia dialkalaikan, bukan baca Quran. Ada orang tuan-tuan dikatakan dibaca Quran apa semua. Saya pergi tengok tuan-tuan. Tuan-tuan ada produk dia tipu, dibacakan Quran, pipi tengok bukan baca Quran. Pasang CD. Saya tanya ustaz, pasang CD boleh tak? Dia kata mana boleh? Kalau boleh saya pun boleh. Tuan-tuan pun boleh tak ambil ayat pasang CD. Lepas tu jual, oi RM10. Dia, tuan-tuan boleh buat macam tu. Jangan lu tipu lah kata. Kalau budak duk baca sungguh tak apa. Dak CD dia pasang CD, lepas tu ayat duk betul. Tuan-tuan, ni tak ada, memang tak baca. Dia alkalai aja, sesuai untuk badan. Sebab badan kita ni ada penyakit, dia ada asid kan, gout. Lepas tu ada yang dikirakan dengan dengan ayak ini orang yang kena kanser tuan. Jadi tuan-tuan minumlah alkalai, dia alkalai. Alkalai Kangen Water sesuai untuk badan. Jadi harga botol besar tu RM10. Yang ni pula nampak ni, yang ni beauty, kami ekstrak daripada dua ni keluar satu alkalai, satu asid. Alkalai ni untuk beauty face, untuk cantiknya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh gunakan botol ini untuk ambil uduk ketika atas kapal terbang, atas kereta, waktu maghrib nak habis dah, ambil uduk. Gelak dah. Ambil uduk lah kan, ataupun untuk kecantikan. Nampak nanti tak? Ni kecantikan. Saya buat dia satu, kita kuliah setiap 10 minit satu, tak larat nak angkat tuan-tuan, minta maaf kalau ada orang marah saya. Yang ni dia alkalai, dia acid 2.5. Yang ni jangan buh di muka, kecuali kalau ada penyakit di muka, gatal ke, tuan-tuan spray lah. Dia acid, kalau buh di muka pedih kan. Dia acid ni. Jadi kalau penyakit gatal luar lah, hak gatal dalam tak boleh buat apa. Tu gatal dalam pergi cari orang lain lah, dah hak gatal luar. Spray. Yang ni untuk beauty, is very good for you. Daripada jual dua ni berapa? RM30. Yang ni hak besar, motor besar tu RM10. Tuan-tuan belilah, bantu Mahat Tafi saya menggalakkan tuan-tuan bantu lah, no? Jadi boleh dapatkan produk di luar tu, dan boleh dapatkan dia punya brosur dia. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi pengedar pun boleh, masih lagi kosong tuan. Cara macam itulah nak bantu budak-budak ni. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.